Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita sambung semula PDPR akhlak kita dengan tajuk adab memelihara harta benda awam. Okey, minggu lepas kita dah belajar pengertian harta benda awam dan juga contoh-contoh harta benda awam. Okey, hari ni kita nak sambung adab-adab menggunakan harta benda awam, fadilat beradab menggunakan harta benda awam dan juga akibat tidak memelihara harta benda awam. Okey, lihat muka surat 45 buku teks akhlak. Okey, adab-adab menggunakan harta benda awam ialah yang pertama, okey, mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Okey, kita kena ikut peraturan yang telah disediakan. Okey, supaya benda yang kita guna tu tidak akan rosak. Okey, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bertimbang rasa dengan pengguna yang lain. Okey, jadi kita kena ingatlah bukan kita seorang yang nak gunakan harta benda awam tersebut. Okey, orang lain pun sama dia nak guna, jadi kita kena jaga dengan sebaiknya. Okey, supaya orang lain pun dapat juga menggunakan barang tersebut. Okey, yang ketiga, menggunakannya dengan cermat dan berhati-hati. Okey, sekiranya kalau kita menggunakan harta benda awam, contohnya kita menggunakan tandas awam, kenalah menggunakan dengan cermat. Okey, supaya tandas itu tidak rosak, okey, dan tidak melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan harta awam itu menjadi rosak. Okey, kemudian tidak menconteng atau merosakkan. Okey, janganlah kita menconteng atau merosakkan harta benda awam yang telah disediakan untuk kegunaan orang ramai. Ianya akan menyebabkan akan menyusahkan atau menyukarkan orang lain untuk menggunakan. Okey, kemudian menjaga kebersihan persekitaran. Okey, kalau kita menggunakan tandas, kita kena jaga kebersihan. Kita jangan buang sampah di dalam lubang tandas, ataupun sekiranya kita di taman permainan, jangan buang sampah dekat situ. Kena jaga kebersihan tempat tu. Okey, menjaga keselamatan harta benda awam, kemudian melaporkan kerosakan kepada pihak yang bertanggungjawab. Kalau kita tengok harta benda awam tersebut rosak, kita sebagai pengguna kita kenalah melaporkan, okey, memaklumkan atau bagi tahu pasal kerosakan benda tersebut. Okey, itu dia adab ya. Adab menggunakan harta benda awam. Apa yang kita perlu buat sekiranya kita menggunakan harta benda awam? Apa yang kita kena buat? Okey, kemudian fadilat surat 46, fadilat beradab menggunakan harta benda awam, iaitu kelebihan ataupun benda yang baik kita akan dapat, okey, sekiranya kita beradab menggunakan harta benda awam. Yang pertama, tidak mencemarkan pemandangan. Okey, jadi kawasan pun bersih. Okey, mata kita pun tenang je tengok. Okey, kemudian memudahkan orang yang memerlukan. Yang ketiga, tidak berlaku pembaziran. Yang keempat, dapat digunakan dalam jangka masa yang lama. Okey, kalau barang harta benda awam tersebut dijaga dengan baik, dengan cermat, jadi kita akan boleh menggunakan dalam masa yang lama. Okey, kalau dah rosak, sekejap je kita boleh pakai. Lepas tu orang lain dah tak boleh pakai. Itu dimaksudkan jangka masa yang lama. Okey, sebagai tanda syukur atau terima kasih di atas adanya harta benda awam. Okey, kita kena hargailah, bersyukur. Okey, bersyukur dan berterima kasih atas apa kemudahan yang dah disediakan. Okey, itu dia kelebihan yang kita akan dapat sekiranya kita beradab menggunakan harta benda awam. Kemudian akibat tidak memelihara harta benda awam. Apakah kesan buruk sekiranya kita tidak memelihara harta benda awam? Yang pertama, menyusahkan orang yang memerlukannya. Menyusahkan orang yang memerlukannya. Contohnya orang tu dia dalam kesusahan, nak menggunakan telefon awam. Okey, nak menggunakan telefon awam untuk kecemasan, nak telefon seseorang lah. Okey, jadi kalau telefon tu rosak, kan menyusahkan orang tu dalam kecemasan, dalam keadaan susah. Okey, kemudian yang kedua, tidak dapat diguna dengan sempurna. Okey, yang ketiga, melahirkan masyarakat tidak berdisiplin. Sekiranya kalau kita tidak mengikut ataupun menjaga harta benda awam, okey, jadi kita seseorang yang menjadikan kita seorang yang tidak berdisiplin, mencemarkan pemandangan. Sekiranya kita tidak menjaga tempat tersebut, kita membuang sampah, jadi kan kotor tempat tu, tercemar, pemandangan pun tercemar, kawasan kotor. Kemudian melahirkan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat. Jadi orang tak suka kita. Okey, kemudian berlakunya pembaziran. Okey.
apa yang Ustazah nak anak-anak dapat daripada tajuk adab memelihara harta benda awam tu. Okay, kita hendaklah bersama-sama bertanggungjawab menjaga harta benda awam. Maksudnya kita sebagai rakyat, kita menggunakan harta benda awam tu dengan baik, okey, dan kita mestilah bertanggungjawab supaya menjaga harta benda awam supaya tidak rosak, supaya orang lain pun dapat menggunakan harta benda awam tersebut. Okey, sebab kegunaan tu adalah untuk bersama. Okey, Allah tak suka kalau orang yang melakukan kerosakan ataupun dan lain-lain. Allah tidak suka orang yang melakukan kerosakan, tak suka orang yang membuat benda-benda yang tak elok. Okey, harta benda awam adalah hak kita sama-sama. Jadi kita tak boleh pentingkan diri kita sendiri. Okey, kalau kita berada di tempat awam, jadi kita kena ingat apa yang boleh, apa yang tak boleh kita lakukan. Okey, jadi kita elakkan benda yang dilarang. Okey, jangan rosakkan, jangan conteng dan sebagainya. Boleh ya anak-anak? Ustazah harap anak-anak dapat apa yang Ustazah sampaikan hari ini. Adab menggunakan harta benda awam, fadilat menggunakan harta benda awam dan juga akibat tidak memelihara harta benda awam. Okey anak-anak, kita jumpa lagi. Sekian sahaja PDPR kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.